Terima kasih kepada Saudari Speaker Convention Tahunan, Saudara Lim Guan Eng, Pengurusi DAP Kebangsaan, Saudara Anthony Lok Siu Fok, Setiausaha Agong, Saudari Wong Mei Ying, Speaker, dan Saudari Michelle Ng, Timbalan Speaker. Pimpinan dari parti-parti perpaduan, dari Parti Keadilan Rakyat, Saudara Lee Boon Heng, wakil-wakil dari Parti Amanah yang dipimpin oleh pengurusi sendiri, Datuk Haji Roslan, dan juga buat kali pertama, wakil-wakil dari Barisan Nasional. Ada rasa selesa atau tidak? Bolehlah, boleh. Wakil-wakil DAP, veteran, wanita DAP dan pemuda DAP, semua wakil-wakil convention, pemerhati dan juga rakan-rakan media, tuan-tuan, saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Terima kasih atas kesempatan untuk memberi ucapan aluan sempena Konvensyen Tahunan 2023. Jadi sebenarnya tahun ini kita ada dua konvensyen. Sebab Konvensyen tahun 2022 perlu ditangguhkan kerana pilihan raya umum Parlimen. Oleh itu, Konvensyen 2022 diadakan pada bulan Mac, tanggal 19 hari bulan. Dan sejak Konvensyen tahunan yang lepas sehingga kini, saya rasa saudara-saudari serta rakyat di negeri Pulau Pinang boleh menganggap bahawa event politik yang paling signifikan dalam tempoh ini adalah bahawa DAP serta rakan-rakan dalam Parti Perpaduan telah menang PRN di negeri Pulau Pinang ini. Dan berjaya mengekalkan tampuk pemerintahan di negeri Pulau Pinang, iaitu buat kali keempat sejak tahun 2008, di mana buat pertama kalinya Pakatan Rakyat diberi kepercayaan untuk menerajui tampuk pemerintahan negeri Pulau Pinang. Tapi pada kali ini, wujudnya satu senario yang baharu di mana Pakatan Harapan bersama dengan Barisan Nasional, ekoran daripada keputusan PRU, kita semua tahu bahawa sebuah kerajaan perpaduan dibentuk yang melibatkan Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GRS, GPS dan juga parti-parti yang lain yang setuju untuk membentuk kerajaan perpaduan. Jadi ini menjadi satu kesinambungan di peringkat negeri, di mana senario baru sekarang adalah kerajaan negeri juga dianggap sebagai kerajaan negeri perpaduan yang memerlukan kita selain memupuk kerjasama erat dengan rakan-rakan seberjuangan dalam Pakatan Harapan, juga perlu bekerjasama
dalam perjuangan ini bersama-sama dengan parti-parti dalam Barisan Nasional. Dalam PRN kali ini juga kita menyaksikan kemunculan parti-parti pembangkang yang boleh dikatakan kuat sehingga menang 11 kursi dalam Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang, iaitu sudah lama tak ada perwakilan dari pembangkang yang begitu ramai, tetapi inilah senario yang baru di Negeri Pulau Pinang yang memerlukan kita, baik dari DAP maupun Pakatan Harapan dan Perpaduan, untuk melihat ini sebagai satu cabaran yang tidak boleh kita anggap ringan atau memandang remeh terhadap kemunculan perwakilan pembangkang di Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Dalam PRN ini juga bagi DAP kita ingin mengucapkan penghargaan kepada pengundi-pengundi Negeri Pulau Pinang kerana parti DAP dapat mengekalkan kesemua 19 kerusi yang ditandingi sejak tahun 2008. Maksudnya sudah 4 penggal berturut-turut kita dapat mencapai kemenangan kesemua kerusi yang ditandingkan. Namun begitu, kini Kerajaan Perpaduan cuma ada 29 kerusi daripada 40 kerusi dalam Dewan Undangan Negeri. Maka lihat kepada keputusan PRN, kita boleh menilai, mengkaji kekuatan kita dan kelemahan kita juga, supaya kita dapat mengambil tindakan dan merangka strategi yang bersesuaian bagi menghadapi cabaran yang baru ini. Mungkin satu sebab mengapa kita tidak dapat memastikan kita kekal kerusi yang ada sebelum PRN kerana paras sokongan daripada pengundi-pengundi Melayu di kawasan-kawasan majoriti Melayu tidak memberi sokongan kepada parti-parti yang mewakili perpaduan, dan juga mungkin kelemahan dari segi social media yang rata-rata dianggap dikawal oleh parti-parti pembangkang yang menggunakan social media lebih berkesan berbanding dengan kita. Saudara-saudari, hari ini 19 November genap 1 tahun PRU yang juga diadakan 19 November 2022. Maka masa berlalu dengan begitu pantas. Sudah 1 tahun perpaduan menjadi kerajaan di Persekutuan, dan memang banyak berlaku dalam 1 tahun ini. Adanya peluang, adanya cabaran, adanya kekuatan, adanya kelemahan. Tetapi apapun, kita perlu memastikan kerajaan Persekutuan Perpaduan dapat kekal dan menjadi kerajaan genap untuk 1 penggal
dengan mandat dan sokongan daripada pengundi dan rakyat Malaysia ini. 3 hari lagi di Pulau Pinang juga genap 100 hari pembentukan kerajaan negeri, maka sukacita saya melaporkan dalam hampir 100 hari ini perhatian dan tenaga diberikan untuk memfokus kepada pembentukan kerajaan negeri, pelantikan ahli-ahli majlis, pelantikan kepada GLC negeri, kini masih menguruskan pelantikan MPKK di seluruh negeri, dan mungkin pada akhir tahun ini semua urusan rasmi pembentukan kerajaan negeri dan lain-lain di bawah kerajaan negeri perlu disempurnakan untuk membolehkan kita menuju ke hadapan dengan satu semangat yang dapat menjanakan tenaga, keyakinan untuk membawa negeri Pulau Pinang ke hadapan. Sejak konvensyen yang lalu sehingga kini, dalam bidang ekonomi, pelaburan, pembangunan sosial ekonomi dan lain-lain berkaitan dengan rakyat, saya rasa kita boleh bangga melaporkan kita masih dapat mengekalkan prestasi pengurusan ekonomi dan pembangunan negeri Pulau Pinang dengan baiknya, tetapi dengan peluang juga ada kesempatan untuk menambah baik pencapaian kita oleh kerana pergolakan dalam pasaran antarabangsa, persaingan di antara Amerika Syarikat dan juga China mewujudkan banyak peluang kepada rantau Asia Tenggara dan Malaysia, dan negeri Pulau Pinang juga boleh merebut peluang daripada pergolakan ini supaya kita dapat memajukan lagi pembangunan kita. Saya juga ambil kesempatan melaporkan bahawa manifesto PRU ke-14 yang lalu kita telah melaporkan kita sempat mencapai 94% daripada manifesto yang dahulu, dan kini kita perlu fokus kepada manifesto GE yang ke-15 di peringkat negeri, di mana pada kali ini manifesto juga ada sebahagiannya kesinambungan daripada usaha ataupun matlamat-matlamat yang ditetapkan dalam manifesto sebelum ini. Pentadbiran kerajaan negeri masih kekal berpandu kepada visi Penang 2030, dan saya harap pasukan yang baharu ikuran daripada PRN ini akan bersama-sama memastikan kita memainkan peranan untuk merealisasikan pembangunan negeri Pulau Pinang berlandaskan kepada manifesto PRN dan juga visi Penang 2030. Tidak kira di peringkat mana kita berkhidmat, baik dari Ketua Menteri dan rakan-rakan Exco, wakil rakyat dari ADUN, dari ahli-ahli parlimen, ahli-ahli majlis bandaraya, ahli-ahli MPKK, JPWK, JBPP, dan juga pimpinan dan keahlian dalam parti kita, semua perlu memikul tanggungjawab
bersama demi memastikan kita kekal relevan sebagai sebuah parti pemerintah di negeri Pulau Pinang. Di samping itu, memang harapan kita dengan perubahan yang juga berlaku di peringkat persekutuan, kita berharap kerjasama yang lebih erat di antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan, dan kita ambil kesempatan mengucapkan penghargaan kepada kerajaan persekutuan, khususnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, barisan menteri-menteri yang telah membawa banyak perubahan, khususnya bagi negeri Pulau Pinang. Kita menghargai beberapa projek yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan menteri-menteri berkaitan, khususnya Menteri Pengangkutan yang telah membawa berita baik dalam beberapa projek yang perlu dilaksanakan demi memantapkan lagi infrastruktur di negeri Pulau Pinang. Lain-lain, kita akan terus berusaha. Saya pernah kata dalam penggal ini kita perlu fokus untuk memulakan projek-projek infrastruktur yang penting untuk masa depan negeri Pulau Pinang. Setelah menyentuh tentang urusan kerajaan, maka seterusnya kita juga perlu memberi perhatian kepada parti. Ada banyak perkara yang perlu kita lakukan sebab kita sekarang menjadi parti pemerintah, bukan parti pembangkang lagi. Jadi kita perlu meneruskan usaha memperkukuhkan lagi kekuatan organisasi kita dengan mengembang pengaruh kita demi mendapat sokongan daripada rakyat supaya rakyat percaya dengan perjuangan, dengan kebaikan yang dibawa oleh parti dan kerajaan negeri. Maka setiap exco, wakil rakyat, ahli majlis, MPKK yang kebanyakan terdiri dari ahli-ahli parti perlu memikul tanggungjawab ini di kawasan masing-masing supaya organisasi kita di kawasan yang dibawa selihan saudara-saudari dapat mengembang. Jawatan Kuasa Negeri akan meneruskan usaha mengembang organisasi kita, memandangkan kita pun terkesan oleh pandemik COVID-19 dan juga ditangguhkan penubuhan cawangan-cawangan kerana pilihan raya yang menjelang pada ketika ini. Maka dengan selesainya pandemik COVID-19 dan PRU dan PRN, maka kita boleh meneruskan usaha memperkukuhkan jaringan cawangan-cawangan dan memperkukuhkan prestasi cawangan-cawangan kini. Kita perlu memainkan peranan sebagai pemimpin. Kita perlu memimpin dalam membawa perubahan yang bermakna. Kita perlu memastikan ada inovasi. Kita perlu memastikan kita ada prestasi melalui kekuatan parti demi membawa prestasi yang baik melalui dasar-dasar kerajaan negeri yang dapat membawa dan menjaga kebajikan dan memastikan negeri Pulau Pinang terus maju. Ketiga, tadi kata mungkin dalam bidang social media,
kita mungkin ketinggalan. Jadi cabaran yang seterusnya adalah bagaimana parti kita dan perpaduan kita mentransformasikan landscape komunikasi dari atas hingga ke akar umbi supaya kita dapat membawa mesej dan selalu mendampingi rakyat jelata dan pengundi-pengundi demi mendapat mesej dan maklumat yang betul, sahih dan tidak senang dipengaruhi oleh mesej tanpa asas ini. Kita perlu memperkuatkan semangat perjuangan, lebih-lebih lagi mengekal sebagai parti pemerintahan untuk penggal yang keempat. Ekspektasi rakyat terhadap kita akan tambah, memuncak dan banyak isu yang perlu perhatian kita supaya kita dapat benar-benar mewakili aspirasi rakyat jelata. Dan juga kita juga ada peranan yang besar dan penting demi bersama-sama dengan kerajaan persekutuan demi menangani apa juga isu-isu di peringkat persekutuan tetapi ada impak kepada negeri dan juga kawasan. Itulah penting untuk sama-sama memastikan kerajaan persekutuan kita juga dapat sokongan daripada rakyat negeri Pulau Pinang khususnya. Dan akhirnya saya nak habiskan dengan satu on personal note. Saya ucapkan terima kasih kepada pucuk pimpinan parti kerana telah memberi kepercayaan kepada saya untuk terus memimpin kerajaan negeri Pulau Pinang buat penggal yang kedua ini. Saya rasa kepercayaan ini mungkin berlandaskan kepada track record saya sejak tahun 1986 apabila saya mula menjadi ahli kepada parti ini. Sudah genap 37 tahun dan memang diberi banyak peluang untuk berkhidmat kepada parti, kepada rakyat melalui jawatan-jawatan dalam Dewan Undangan Negeri sebagai ahli pembangkang, dalam parlimen sebagai ahli pembangkang dan seterusnya menjadi ahli parlimen bagi pihak kerajaan, menjadi exco, menjadi ketua menteri. Dan saya percaya inilah kekuatan yang ada pada saya, jujur, setia kepada perjuangan, suka menawarkan perkhidmatan yang terbaik, tidak suka bercakap banyak, tidak mau main politik puak-puak dan fokus kepada penyampaian prestasi yang baik. Tetapi tak ada orang yang sempurna. Mungkin ada kelemahan. Apabila berlakunya kelemahan, maka kita perlu pandu balik kepada perjuangan parti untuk memimpin usaha kita seterusnya, menerima nasihat dari pucuk pimpinan, menerima sokongan dan galakan dari rakan-rakan sebasukan demi memastikan prinsip-prinsip perjuangan parti akan membantu kita menangani apa-apa kelemahan yang ada dan pentingnya sokongan dari ahli-ahli parti dan lebih penting lagi pengundi-pengundi dan rakyat yang akan menentukan masa depan peribadi, masa depan parti dan masa depan
kerajaan juga. Jadi dengan ucapan aluan ini, saya berharap Convention Tahunan 2023 akan berlangsung dengan licin dan semua urusan dapat diselesaikan dalam semangat yang baik. Mudah-mudahan pada akhir convention ini kita semua dapat disuntik dengan semangat perjuangan, semangat perpaduan dan kekalkan prestasi yang baik demi rakyat, demi parti, dan harap kita akan meneruskan perjuangan dengan semangat yang baharu. Sekian, terima kasih semua.